wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini, iaitu dalam bidang hadis. Okey, hari ini Ustazah akan masuk ke tajuk pelajaran 8, iaitu hindari dosa-dosa besar. Okey, diharap pelajar-pelajar dapat input daripada PDPC kita pada hari ini. Harap semuanya dalam keadaan yang baik. Okey, mungkin di kalangan anak-anak semua tahu apa dia antara dosa-dosa besar yang dilarang dalam Islam. Okey. Okey, sebelum tu Ustazah nak terangkan dulu kita punya objektif lah ataupun standard kandungan iaitu merumus kefahaman hadis dan mengamalkan secara beradab dan istiqamah. Okay. Kemudian standard pembelajaran 2.8.1, murid diminta membaca hadis dengan betul. Kemudian 2.8.2, murid diminta menyatakan maksud hadis. 2.8.3, menyatakan 7 dosa besar yang terkandung dalam hadis. Kemudian 2.8.4, merumuskan pengajaran hadis dan menghubung kaitkan dengan kehidupan. Okey. Mula-mula kita baca dulu hadis. Hadis. Ini hadis ni awak tak perlu hafaz. Cukup dengan awak membaca. Baca. Dengar bacaan Ustazah dan kamu ikuti beramai-ramai. Okey, ikut daripada rumah apa yang Ustazah sebut, kamu sebut. Okey. Okey, kita dengar dulu. Apakah hadis yang telah diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi? Okey, di kesepakatan para ulama berkaitan dengan hadis hindari dosa-dosa besar. Okey, an Abi Hurairah, ikut Ustazah baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, ijtanibus sab'al mubiqat. Ulang suara. Ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah, wa ma hunna? Qala asyirku billah wasihru wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatim wattawalli yawmaz zahfi wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat Okey, hadis ini adalah kesepakatan
ulama, iaitu muttafaqun alaihi. Berkaitan dengan hindari dosa-dosa besar. Okey. Okey, sekarang kita tengok pula potongan hadis. Potongan hadis, yang mana potongan hadis ni kamu kena baca dan juga mengetahui makna potongan. Makna potongan hadis. Okey, tengok tu. Ijtanibus sab'al mubiqat. Ijtanibus sab'al mubiqat. Apa maksud dia? Jauhilah 7 perkara yang merosakkan. Jadi ada perkara dosa-dosa besar, ada 7. Yang mana 7 perkara ni dosa yang paling besar lah, yang boleh merosakkan akidah seseorang, yang boleh merosakkan manusia. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Sahabat pun bertanya. Qalu tu sahabat bertanya. Bertanya kepada siapa? Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah perkara itu? Wa ma hunna. Apakah perkara itu? Qala. Siapa yang berkata? Rasulullah. Rasulullah bersabda, asyirku billah wasihru. Syirik kepada Allah. Asyirku billah maksudnya syirik kepada Allah. Wasihru dan sihir. Wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqqi. Dan qatlun nafsi, membunuh jiwa. Yang diharamkan, haramallah, yang diharamkan oleh Allah. Illa bil haqqi, kecuali dengan kebenaran. Wa aklur riba, dan makan riba. Wa aklu malil yatim, dan makan harta anak yatim. Wattawalli yaumaz zahfi, dan lari daripada medan peperangan. Wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Wa qazfu, membuat tuduhan. Tuduhan apa? Zina. Wa qazfu, membuat tuduhan zina. Terhadap siapa? Terhadap al-muhsanatil mu'minat, wanita yang beriman, yang suci, yang terpelihara daripada maksiat. Maksudnya perempuan yang baik ini awak tuduh dia melakukan zina, tuduh dia buat maksiat. Ini adalah perkara yang dilarang, namanya qazaf. Diharap untuk potongan hadis ni pelajar dapat baca dengan sebutan yang betul dan juga dapat memahami makna potongan hadis. Tengok tu kat situ. Apa yang dimaksudkan dengan al-mubiqat dalam ayat tadi tu, dalam hadis tadi? Al-mubiqat, nampak tak perkataan al-mubiqat? Ijtanibus sab'al mubiqat. Apa yang dimaksudkan dengan al-mubiqat? Iaitu al-muhlikat, yang memberi makna perkara yang membinasakan atau merosakkan. Maksudnya bila kita buat perkara-perkara ni, dia boleh membinasakan kita, boleh merosakkan akidah kita, boleh merosakkan umat Islam, dan sebagainya. Itu namanya al-mubiqat. Boleh ingat tu apa maksud al-mubiqat?
Okey, ingat perkara yang membinasakan ataupun perkara yang boleh merosakkan. Okey, jelas? Setakat ni ada apa-apa masalah? Sekiranya ada masalah boleh nyatakanlah dalam grup tanya. Kita boleh bincanglah. Okey, sekarang kita tengok pula 7 dosa-dosa besar. Okey, apa yang terkandung dalam 7 dosa-dosa besar tu? Okey, yang pertama kita tengok. Nampak tu? Perkataan yang pertama tu apa? Syirik kepada Allah. Okey, siapa yang tahu apa maksud syirik? Apa dia syirik? Kamu sebut syirik. Syirik tu apa? Okey, syirik adalah menyengutukan Allah dengan sesuatu, sama ada pada zat, sifat ataupun perbuatan. Okey, dapat tu? Apa yang dimaksudkan dengan syirik? Iaitu menyengutukan Allah dengan sesuatu, sama ada pada zat, sifat dan perbuatannya. Okey. Ayat yang paling mudah, syirik memberi maksud menyengutukan Allah ataupun menduakan Allah, ataupun dalam arti kata lain yang paling mudah, awak sembah selain daripada Allah. Tu ayat paling mudah. Apa dia syirik? Kamu sembah selain daripada Allah. Contohnya, kamu sembah berhala, kamu sembah apa lagi? Gunung, sembah batu, sembah haiwan. Yang penting bukan Allah. Itu maksudnya syirik. Okey. Jadi orang yang melakukan syirik ni adalah dosa besar, yang mana dosanya sangat-sangat dimurka oleh Allah. Tempatnya neraka jahanam. Okey, itu syirik yang pertama. Okey, dosa besar yang kedua iaitu sihir. Sihir. Ustazah rasa ramai pelajar yang tahu apa itu sihir. Sebab sihir ni kebanyakan berlaku dalam masyarakat. Walaupun zaman sekarang ni zaman dah moden, dah canggih, tapi sihir masih berlaku dalam masyarakat. Okey. Jadi sihir pun salah satu dosa besar yang tidak diampunkan oleh Allah. Okey. Jadi benda-benda yang dilarang ni hindarkan, jangan buat. Okey, kemudian dosa yang ketiga iaitu membunuh. Membunuh, sama ada awak bunuh orang ataupun awak bunuh diri sendirilah. Okey. Awak bunuh orang pun berdosa, dosa besar. Awak bunuh diri sendiri gara-gara stres dan sebagainya pun termasuk dalam dosa-dosa besar. Tidak diampunkan. Tempatnya neraka jahanam dan takkan bau syurga langsung. Na'udzubillahu min zalik. Okey, dosa besar yang keempat iaitu makan riba. Okey, makan riba. Awak selalu sebut riba. Apa itu riba? Okey, bahasa paling mudah nak faham. Riba iaitu bunga ataupun faedah ataupun pertambahan sesuatu bayaran. Contoh yang paling mudah contoh. Contoh awak beli kereta. Setiap bulan awak kena bayar dekat bank. Okey, contoh beli kereta awak kena bayar kat bank setiap bulan RM500. Okey, disebabkan awak lambat bayar, awak tonggak-tonggak bayar, lewat bayar, akhirnya bayaran kereta jadi meningkat. Betul? Ada faedah kat situ, ada interest kat situ. Jadi interest tu bunga ataupun faedah itu namanya riba, sebab dia membebankan orang lain. Kita rasa terbeban nanti. Gara-gara faedah tu bertambah disebabkan kita lewat nak membayar. Ataupun contoh lain, ustazah pinjam duit kamu. Okey, contoh ustazah pinjam RM50. Jadi secara basicnya
Kalau ustazah pinjam RM50 pada kamu, ustazah nak pulang nanti, ustazah akan pulang RM50. Tapi bila ustazah pinjamkan kamu, kamu bagi syarat. Cikgu, kalau cikgu pakai duit kami RM50, nanti waktu cikgu pulang, cikgu mesti bayar RM100. Jadi bila ada pertambahan dekat situ RM50 lagi, itu adalah riba. Itu namanya riba. Faham? Jadi itu adalah haram. Sepatutnya kalau kita pinjam duit RM50, kita akan pulang balik RM50. Tak ada berlaku pertambahan nilai kat situ sepatutnya. Okey. Kemudian dosa besar yang kelima iaitu makan harta anak yatim. Okey, anak yatim ni maksudnya anak yang masih kecil yang ibu bapanya telah meninggal dunia. Maksudnya dia tak ada siapa-siapa dah yang nak mengurus diri dia. Dia masih kecil lagi. Belum balik. Okey, itu namanya anak yatim. Jadi jika anak yatim tadi dia mempunyai hartanya haram diambil atau digunakan oleh orang lain untuk kepentingan peribadi dan sebagainya, tak boleh. Sebab harta anak yatim hanya untuk kepentingan diri anak yatim itu sendiri, untuk supaya dia dapat mengurus hidup dia, untuk nak makan dia, nak menyara dia hidup sampai dia besar. Tapi kalau kamu orang lain gunakan sesuka hati harta tersebut, itu namanya makan harta anak yatim. Hukumnya adalah haram, berdosa besar, yang mana nanti dekat akhirat perut kamu akan penuh dengan api neraka, menggelodak kat dalam perut kamu ni. Sebab kamu makan harta orang lain tanpa kebenaran, tanpa keizinan. Okey, kemudian dosa besar yang keenam, lari daripada medan perang. Ada tak di kalangan kita, di kalangan orang Islam, bila berhadapan dengan musuh, lari? Semua takut, pakat takut, pakat sorok diri, takut mati, lari. Jadi kalau lari daripada musuh, takut, termasuk dalam dosa besar. Sepatutnya kita sebagai orang Islam, kita kena berjihad menentang musuh-musuh Islam. Tak apa, kalau kita terkorban pun dalam medan peperangan, kita dikira mati syahid. Jadi bila mati syahid, tempatnya kat mana? Syurga. Jangan kita risau. Tak apa, kita dekat dunia kita mati dalam medan perang, tapi dekat akhirat nanti manis. Kita dapat kemanisan dia, kita masuk syurga. Okey, kemudian dosa besar yang ketujuh iaitu qazaf, iaitu menuduh perempuan-perempuan yang baik-baik melakukan zina. Okey, awak tuduh orang yang baik berzina, tanpa mendatangkan saksi 4 orang lelaki. Okey, awak tuduh orang tanpa ada bukti 4 orang lelaki yang adil. Maka kalau kamu tuduh tanpa ada bukti, silap hari bulan, kamu dikenakan hukuman sebat, iaitu 80 kali sebat. Orang yang menuduh tadi tu, kalau dia gagal datangkan 4 orang saksi lelaki yang adil, maka dia yang akan terima hukuman sebat 80 kali. Okey, maksudnya saksi tadi, dia mesti melihat dengan mata kepala dia sendiri. Dia tengok perempuan tadi berzina dengan orang lain. Bukannya dia dengar cerita-cerita daripada mulut dia, tidak. Maksudnya 4 lelaki tadi ni, dia masing-masing, 4 ni melihat sendiri perempuan yang baik tadi berzina. Baru boleh dijatuhkan hukuman. Kalau sekadar awak dengar-dengar cakap orang, tapi awak tak tengok sendiri, silap hari bulan, orang yang bercakap itulah yang kena sebat 80 kali. Ingat tu, jangan suka-suka nak menuduh orang berzina, sebab kesan dia akan merosakkan maruah dia. Dia akan rasa tertekan, dia akan rasa depressed dan sebagainya lah, malu. Okey, jadi cuba ingat, hafal, ingat dan hafaz. Ingat dan hafaz tu samalah. Okey, hafaz senarai dosa-dosa besar. Jadi dosa-dosa besar tadi ada berapa? Ada 7.
Cuba ingat sekarang. Yang pertama, syirik kepada Allah. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, membunuh. Yang keempat, makan riba. Yang kelima, makan harta anak yatim. Yang keenam, lari daripada medan peperangan. Yang ketujuh, menuduh perempuan yang beriman dan suci berzina ataupun qazaf. Okey, dapat? Okey, hafal tau. Okey. Sorry lah, lambat sikit lah. Internet tak berapa nak bagus kat sini lah. Okey, seterusnya kita pergi secara terperinci. 7 dosa besar tadi. Yang pertama adalah syirik kepada Allah. Okey, tengok tu. Syirik ialah dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar adalah syirik, mensyirikkan Allah. Itu dosa paling besar. Allah tak ampunkan. Okey, tengok berdasarkan firman Allah dalam surah Luqman ayat yang ke-13 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innasyirka la zulmun azim. Innasyirka la zulmun azim. Cuba ikut. Ikut 1 2 3. Innasyirka la zulmun azim. Okey. Surah Luqman ini bermaksud, ayat 13 ini bermaksud sesungguhnya perbuatan syirik itu ialah satu kezaliman yang besar. Jadi syirik adalah kezaliman yang paling besar. Jelas setakat ni? Ada apa-apa pertanyaan nak tanya? Okey, kalau ada boleh ajukan dalam Telegram. Okey, nyatakan apakah masalah yang timbul lah, ataupun kamu kurang jelas dengan penerangan ni. Okey, boleh maklum dengan Ustazah. Okey, sekarang kita tengok pula jenis-jenis syirik. Okey, syirik terbahagi kepada dua. Okey, syirik terbahagi kepada dua. Iaitu yang pertama syirik jali. Sebut syirik jali. Okey, boleh ikut? Syirik apa? Syirik jali. Okey, apa yang dimaksudkan dengan syirik jali? Okey, yang paling mudah untuk awak ingat. Syirik jali iaitu syirik yang dilakukan secara terus terang ataupun terang-terangan ataupun nyata. Nyata. Jelas. Orang nampak apa yang dia buat. Okey, maksudnya dia sembah selain Allah lah. Dia sembah selain Allah. Okey, awak contoh awak tengok kat situ dia kata apa? Menyembah berhala. Kita nampak dia sembah berhala. Okey, itu namanya syirik jali. Dia buat secara terang-terangan. Okey, kemudian meyakini Nabi Isa sebagai anak Allah. Okey, betul ke Nabi Isa tu anak Allah? Sedangkan Allah tidak ada anak dan tidak diperanakkan. Jadi kalau dikata Nabi Isa tu anak Allah, itu adalah syirik. Syirik apa? Syirik jali. Okey, ataupun contoh lain. Meyakini alam dikuasai oleh selain Allah. Alam kita ni, dunia kita ni dikuasai oleh makhluk lain? Tidak kan? Dunia kita ni semua dikawal oleh Allah. Allah yang berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Tak ada makhluk lain yang boleh mentadbir alam ini. Okey, jelas setakat ni? Ataupun kamu nampak ada orang sembah batu, sembah binatang, sembah pokok, gunung, sembah kubur. Itu semua termasuk dalam syirik jali. Kamu nampak dengan mata kamu apa yang mereka lakukan. Okey, jelas? Okey, itu syirik jali. Okey, yang mana syirik jali ni kesan dia boleh merosakkan akidah. Maksudnya akidah orang Islam boleh terbatal, boleh rosak.
Okey. Akhirnya boleh menyebabkan kepada murtad lah. Bahaya. Sebab itu dia dosa yang paling besar. Okey, kemudian kita pergi pula syirik yang kedua, namanya syirik khafi. Sebut syirik khafi. Ulang balik, syirik khafi. Apa yang dimaksudkan syirik khafi? Syirik yang dilakukan secara tersembunyi. Syirik yang dilakukan secara tersembunyi. Apa maksud dia tu tersembunyi? Okey, tengok tu. Melakukan sesuatu amalan bukan bertujuan kerana Allah. Maksudnya seseorang ni dia buat sesuatu amalan bukan kerana Allah, tapi dia buat kerana yang lain, nak dapatkan pujian. Contoh, contoh, dia buat sesuatu nak dapatkan pujian, nak dapatkan perhatian, dia nak menyatakan ke orang bahawa dia yang paling hebat. Itu adalah syirik khafi. Tanpa kita sedar, kadang-kadang kita tak perasan, sebab kita tak tahu apa niat orang itu. Sebab hanya dia je yang tahu dalam hati dia apa tujuan dia buat sesuatu perkara tu. Sebab itu dia namanya khafi, tersembunyi. Okey, kamu tengok contoh. Contoh untuk syirik khafi ni, okey, yang pertama dia kata melakukan solat kerana mengharapkan pujian manusia. Ni minta puji. Minta pujian supaya orang puji, cantiknya engkau, kayanya engkau, kan? Dia nak orang puji dia. Jadi itu namanya riak. Riak. Okey? Dapat tu? Okey, riak. Riak termasuk dalam syirik khafi. Okey, kemudian berasa hebat dengan amalan sendiri. Awak rasa kagum dengan kehebatan diri awak. Contoh, wow, hebatnya aku. Wow, tak sangkanya aku boleh buat inilah, buat itulah. Awak kagum dengan kehebatan diri awak. Itu namanya ujub. Okey, sebut. Apa itu nama dia? Ujub. Sebut. Ujub. Okey, apa tu ujub? Hebat dengan diri sendiri ataupun kagum dengan kehebatan diri sendiri. Jelas? Ada tak dalam diri awak perasaan kagum dengan diri sendiri? Awak kata awak hebat. Ada? Okey, hati-hati, itu termasuk dalam syirik khafi. Okey, contoh yang seterusnya, takbur. Okey, apa tu takbur? Sombong, jadi manusia sombong. Wah, angkuh. Akulah yang paling kaya kat dalam dunia ni. Contoh, dia kata macam tu dalam hati dia. Itu termasuk dalam syirik khafi. Jadi orang-orang yang mempunyai ciri-ciri tadi, kesan dia boleh merosakkan amalan, boleh merosakkan pahala. Maksudnya amalan-amalan yang dilakukan, pahalanya boleh rosak. Jadi sia-sialah. Siapa yang riak, siapa yang ujub, siapa yang takbur, tersimpan dalam hati dia tu, jadi amalan dia, apa kebaikan yang dia buat adalah sia-sia, sebab dia boleh merosakkan pahala. Okey, harap-harap kita semua terhindar daripada ciri-ciri tersebut. Okey. Okey, kita pergi pula yang kedua. Okey, dosa-dosa besar yang kedua iaitu sihir. Okey, kita tengok pada pengertian. Apa maksud sihir? Kita lalu sebut sihir. Apa itu sihir? Iaitu perbuatan yang memudaratkan orang lain, okey, dengan bantuan jin. Orang nak melakukan sihir ni dia guna jin, dia guna syaitan sebagai perantara. Akhirnya orang lain sakit, orang lain derita, orang lain meninggal angkara perbuatan jahat itu. Itu namanya sihir. Dia minta bantuan jin, jumpa Tok Bomoh dan sebagainya. Okey, ada orang kena sihir yang sihat? Tidak. Kesemua orang yang kena sihir semua derita.
Silap hari bulan ada yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang yang kena sihir ni memang tersiksa zahir batin dia. Jadi dosa melakukan sihir ni Allah tak ampunkan. Dan orang yang disihir itu pula doanya makbul. Tiada hijab. Maksudnya bila orang yang teraniaya tadi dia berdoa kepada Allah, doanya terus Allah terima ke langit. Tak ada halangan-halangan. Jadi dia minta lah apa pun, insya-Allah Allah makbulkan. Orang yang melakukan sihir tu pula akan terima balasan. Kalau tak dekat dunia, dekat akhirat nanti dia tak akan terlepas daripada azab Allah. Okey, ingat tu, jangan suka-suka melakukan sihir kepada orang lain. Okey, kemudian kamu tengok contoh-contoh sihir. Dekat TV pun banyak kan, dalam drama-drama. Guna jumpa Tok Bomoh bagai kan. Okey, tengok tu contoh-contoh sihir. Santau. Awak selalu sebut, pernah dengar kan santau? Orang santau. Santau guna angin, santau guna apa lagi? Ustazah pun sampai dah tak tahu nak sebut dah. Sebut santau je semua orang tahu kan. Apa efek daripada santau tadi? Orang mati, orang meninggal. Okey, muntah darah. Orang muntah darah. Kadang melalui angin pun jadi. Yang penting dia seru je nama kamu. Okey, kamu pemakan ke apa, kamu kena santau. Muntah darah boleh menyebabkan kematian. Okey, selain daripada tu, pukau. Pernah dengar pukau? Pukau Okey, pukau ni biasa perompak lah. Dia suka kan nak rompak-rompak rumah orang tengah-tengah malam buta, orang tengah tidur. Dia pun pukau. Tuan rumah. Akhirnya tuan rumah pun tak sedarkan diri. Rumah pun kena masuk perompak. Okey. Itu pun dia gunakan bantuan jin syaitan. Okey. Itu dia boleh magic-magic kan? Boleh terbang-terbang dan sebagainya. Dia guna pukau. Okey, kemudian yang ketiga, minyak pengasih. Pernah dengar minyak pengasih? Minyak pengasih tu biasanya orang buat daripada minyak dagu. Minyak dagu mayat. Sebab itu kadang-kadang orang bila ada kematian, lagi-lagi kematian yang ibu mengandung. Tu memang orang cari tu. Kalau ibu mengandung, lepas tu kemudian dia meninggal. Okey, kadang-kadang orang yang niat tak baik ni, dia suka gali kubur tu. Dia gali kubur tu, tujuannya untuk apa? Dia nak ambil minyak dagu mayat. Dia nak buat ilmu pengasih. Supaya orang suka dia, supaya orang sayang dia, orang pandang dia dan sebagainya. Tu bahaya minyak pengasih ni, bila terkena je calitan dekat kulit kita ke kat badan kita, terus kita ikut dia. Biasa ni jenis yang lelaki nak goda perempuan kan, akhirnya perempuan terikut, lupa diri, ikut je ke mana lelaki tu pergi. Lagi-lagi macam dia dah tak sedar, dalam keadaan tak sedar, dia ikut je lelaki tu. Dia serahkan segala-gala pada lelaki tu sebab dia dah terkena minyak pengasih. Minyak pengasih tak susah, dia calik je. Dia calik, awak pun habis lah, lupa. Awak pun ikut, kahwin dan sebagainya. Tu bahaya Okey, itu pun termasuk dalam kategori sihir. Okey, kemudian pelaris. Pernah dengar pelaris? Biasa pelaris ni orang guna untuk berniaga kan. Kedai-kedai makan, kedai kadang-kadang dia gunakan pelaris supaya orang semua pergi kedai dia. Dia saking nak untung, nak kau keuntungan cepat, dia gunakan pelaris. Pergi jumpa Tok Bomoh bagai. Perniagaan yang macam ini tak ada keberkatan. Dia akan berniaga tak sampai ke mana pun perniagaan dia. Sampai masa nanti lingkup, bankrupt, tak berkat. Okey. Jadi biarlah kalau kita nak berbisnes, kita nak buat apa-apa perniagaan, biarlah secara ikhlas dan tanpa menggunakan bantuan-bantuan jin ataupun syaitan. Okey? Pelaris mengerikan. Kadang-kadang kalau ada setengah orang, dia ada kelebihan mata yang keenam. Dia boleh nampak dekat kedai makan tu ada jin
tinggi-tinggi dekat periuk, dikencingkan makanan-makanan. Jadi bila customer datang makan dekat situ, oi sedapnya, berselera dia nak makan. Tapi cuba bawa balik ke rumah, memang takkan sedap makanan tersebut. Maksudnya dekat kedai tu dia guna pelaris. Tu. Kita tak nampak. Kan kalau kita nampak, tak ingin kita makan dah. Kembang-kembang tekak ni kan, memang takkan datanglah kedai tu. Yang kita ni tak nampak, jadi kita pun pergi makan, oh sedap. Tiba-tiba bungkus bawa balik rumah, langsung tak sedap. Maksudnya ada sesuatu lah tu yang dia gunakan dalam perniagaan dia. Jadi perniagaan macam tu tak bagus. Jadi tak perlu nak guna pelaris-pelaris. Kalau betul awak pandai masak, masakan awak memang sedap. Bawa balik ke rumah pun sedap, tak bawa balik pun sedap. Tak ada masalah. Baca je lah sambil masak tu, zikir, selawat. Kan? InsyaAllah sedap masakan tu. Masak dengan penuh kasih sayang. Tak payah nak guna-guna pelaris. Okey, ingat tu. Awak guna pelaris, perniagaan awak tak ke mana pun. Okey, kemudian awak tengok kesan. Okey, kesan orang yang melakukan sihir ni. Kesan melakukan sihir. Sama ada kesan kepada penyihir ataupun kesan kepada orang yang disihir. Tapi biasanya kesan kepada orang yang disihir lah. Okey, kamu tengok tu. Kesan kena sihir mengakibatkan kesakitan tubuh badan, derita, terseksa batin, jiwa, raga, mental, semua sakit. Silap hari bulan boleh menyebabkan kematian kalau tak dapat rawatan yang sesuai. Okey, kemudian kesan yang kedua, mencetuskan pergaduhan. Okey, lagi-lagi kalau kamu tahu siapa orang yang buat kamu kan, yang bagi kesengsaraan tersebut, memanglah ujian ni datang daripada Allah, tapi perbuatan tu angkara siapa. Kalau dia tak buat, insya-Allah tak ada masalah kan. Tapi walau macam mana pun kita berbalik kepada itu semua adalah ujian Allah. Allah nak uji kita sama ada kita ni sabar ataupun tidak. Sebab tujuan Allah uji untuk nak tengok tahap keimanan seseorang. Tak apalah, Allah uji kita, kita redha. InsyaAllah ada Allah temukan jalan penyelesaian dia, Allah akan bantu. Kalau kita sabar. Okey. Kalau misalkan kita tahu siapa orang yang buat, silap hari bulan bergaduh orang-orang tu kan. Bertumbuk-tumbuk segala bagai. Okey. Itu kesan daripada perbuatan sihir lah. Okey, yang ketiga, boleh memporak-perandakan rumah tangga. Memang salah satu tujuan pun kalau dia buat sihir tu, memang dia nak rosak, nak kasih hancur rumah tangga orang tersebut. Nak porak-perandakan. Itu memang perkara biasa berlaku sekiranya kena sihir. Rumah tangga memang bergaduh-gaduh, bercerai-berai dan sebagainya. Okey, kemudian kesan yang seterusnya, boleh menyebabkan kematian. Ni kadang-kadang orang dah pasrah, nak pergi berubat semua guna duit. Tak ada duit, kalau kena yang orang susah tak ada duit, macam mana dia nak pergi berubat? Akhirnya dia terpaksa pasrah, tunggu je lah masa untuk kembali kepada Allah. Pun ada. Tapi kalau dia memang ada kemampuan dari segi keuangan untuk pergi berubat, pergilah berubat. InsyaAllah Allah tolong. Allah tolong. Sebab kita adalah termasuk orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang dizalimi. InsyaAllah doa awak mustajab. Okey. Okey, ini dalil ataupun firman Allah yang berkaitan dengan sihir tadi. Okey, amalan sihir. Tengok tu. Allah menjelaskan bahawa amalan sihir mengandungi unsur kekufuran. Kufur. Unsur kekufuran. Maksudnya ianya bertentangan dengan Islam lah. Boleh menyebabkan kepada kufur. Okey.
Tengok tu firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakinnasyayatina kafaru yu'allimunan nasa as-sihra. Walakinnasyayatina kafaru yu'allimunan nasa as-sihra. Okey, hadis semula. Walakinnasyayatina kafaru yu'allimunan nasa as-sihra. Maksudnya, tetapi golongan syaitan itulah kafir kerana merekalah yang mengajar manusia ilmu sihir. Orang kafir mana beriman kepada Allah. Jadi dialah tu golongan daripada syaitan. Sebab dia tak percaya kepada Allah dan sebagainya kan, dia tak beriman kepada Allah. Tu yang dia berkawan dengan syaitan. Jadi dia adalah golongan syaitan, iaitu kafir. Okey, antara amalan yang boleh menghindarkan diri daripada sihir. Tapi kalau sihir tu dah ada dalam badan awak, baru awak nak cegah, memakan masa jugalah. Memakan masa juga untuk pulih. Tapi kalau sebelum awak terkena sihir, awak boleh amalkan amalan-amalan ni untuk sebagai benteng. Okey, benteng diri kamu daripada terkena sihir. Ni bagi orang yang tak pernah kena langsung lah maksudnya. Daripada awal dia dah benteng diri dia dengan ayat-ayat Al-Quran. Tapi kadang-kadang dah benteng juga, tapi kalau nak jadi juga dengan izin Allah, jadi juga. Okey, tengok antara amalan yang boleh kita lakukan untuk menghindarkan diri kita daripada terkena sihir. Okey, baca surah Al-Fatihah. Okey, Ustazah rasa semua pelajar tahu kot baca surah Al-Fatihah. Ada yang tak tahu baca Al-Fatihah? Okey, surah Al-Fatihah mesti kena tahulah. Okey, itu adalah basic. Ibu Al-Quran tu. Jadi kena tahulah. Okey, macam mana surah Al-Fatihah? Cuba. Okey, dengar Ustazah baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tu surah Al-Fatihah nama dia. Okey, boleh? Okey, kemudian kamu boleh baca juga ayat kursi. Ayat kursi. Selalu orang sebut ayat kursi, ayat kursi. Boleh baca ayat kursi? Okey, macam mana bacaan ayat kursi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Okey. Itu surah ayat Al-Kursi. Ayat kursi Okey, kemudian kamu boleh juga baca bersama surah Al-Ikhlas. Okey, surah Al-Ikhlas surah yang paling pendek. Apa dia surah Al-Ikhlas tu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad.
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu surah Al-Ikhlas. Okey, kemudian boleh juga baca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Okey, yang mana dua-dua surah ini dikenali sebagai surah Al-Mu'awwizatain. Al-Mu'awwizatain. Sebut Al-Mu'awwizatain, iaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Okey, macam mana surah Al-Falaq? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Okey, ayat-ayat ni memang boleh jadi ayat pendinding di dirilah daripada terkena sihir. Okey, kemudian boleh juga kamu baca Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ni supaya kalau kamu baca doa ni, ayat ni, dia boleh menjadi benteng supaya diri kamu tidak mudarat. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kalau misalnya kata kamu termakan makanan yang orang hantar sihir kan, kamu termakan makanan tu, okey, maksudnya nanti kalau kamu biasa baca ayat ni, dia boleh muntahkan balik. Makanan yang kamu dah makan tadi tu boleh kamu muntahkan balik. Sentiasalah baca ayat ni, jadikan dia rutin harian. Moga-moga Allah sentiasa lindungi kita daripada perbuatan jahat. Okey, dosa besar yang ketiga iaitu membunuh. Okey, membunuh. Sama ada bunuh diri sendiri ataupun bunuh orang lain. Okey, apa yang maksudkan dengan membunuh tadi? Iaitu perbuatan menghilangkan nyawa seseorang. Bunuh orang. Akhirnya nyawa orang melayang. Terpisah daripada roh dan jasad. Terpisah roh daripada jasad. Terpisah roh daripada jasad. Jadi bila roh dah terpisah daripada jasad, maka matilah, meninggallah. Okey, kemudian contoh. Tengok tu contoh. Okey, menembak dengan senjata api. Awak ambil senjata, awak tembak orang. Okey, orang tu pun mati. Okey, itu maksudnya membunuh. Okey, kemudian menikam dengan pisau. Ambil pisau tajam, awak cocok orang. Awak rodok orang. Ataupun awak ambil pisau, awak kerat-kerat awak punya tangan. Akhirnya menyebabkan mati. Terputus semua urat-urat. Okey, itu namanya membunuh juga. Cikgu tengok kebanyakan remaja zaman sekarang, cikgu pun tak faham kenapa bila dia stres, ada tekanan perasaan, ada masalah dalam keluarga, mulalah dia ambil pisau, dia tori-tori tangan dia. Sedangkan benda tu kan menyakitkan, membahayakan. Kenapa mesti perlu tori? Kenapa mesti buat macam tu? Sedangkan kita orang Islam, kita ada Allah. Mintalah dengan Allah, minta bantuan daripada Allah. Bukannya buat benda-benda yang tak bagus tu. Akhirnya terjun bangunan lah dan sebagainya. Na'udzubillahu min zalik. Maksudnya orang ni ada iman dia tipis. Iman dia tipis. Sebab itu dia boleh buat benda-benda yang bukan-bukan ni. Benda yang dilarang itu yang dia buat. Sedangkan kalau dalam Islam, kita kalau dalam keadaan macam tu, kita ambil wudu, kita solat, minta dengan Allah.
Lepas tu kita mengaji. Sebab mengaji tadi boleh memberi ketenteraman jiwa. Jiwa akan tenang kalau awak mengaji kalimah-kalimah Allah. Bukan dengan tori-tori tu. Tori-tori kulit apa segala bagai. Itu menimbulkan masalah. Bukan selesai masalah. Okey. Jadi kita jangan berfikiran singkat. Fikir panjang. Okey, kemudian contoh seterusnya, letakkan racun dalam makanan ataupun minuman. Ini pun banyak berlaku dalam masyarakat. Selalu orang India lah, dia ada masalah dalam rumah tangga ke, bergaduh-gaduh, dia minum racun. Konon-konon dengan minum racun tu selesai masalah dia. Tapi dia lupa dekat akhirat nanti macam mana. Tapi tak apalah, dia orang India kan. Kalau orang Islam memang tak cium syurga lah. Kalau orang Islam yang buat macam tu memang tak cium syurga. Apatah lagi nak masuk syurga, memang tidak lah. Sebab bunuh diri. Okey, kemudian kesan bunuh. Kesan membunuh. Awak bunuh orang, apa kesan yang berlaku? Yang pertama, menyusahkan keluarga mangsa. Huru-hara lah keluarga mangsa tadi. Dah lah anaknya kena bunuh, lagi menyusahkan lagi keluarga tersebut, nak urus macam-macam benda. Okey. Jadi huru-hara keluarga tersebut. Okey, yang kedua, porak-perandakan kehidupan masyarakat. Habis kalau dah berbunuh-bunuh dalam masyarakat, tak huru-hara masyarakat, semua orang ketakutan kan? Lari bertempiaran takut kena bunuh. Okey, itu kesan jika berlaku pembunuhan ataupun membunuh. Okey, ni dalil berkaitan dengan membunuh tadi. Firman Allah. Okey, dalam surah An-Nisa ayat 93. Okey, yang bermaksud, dan sesiapa yang membunuh seseorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam. Dengar tu. Tadi Ustazah kata kalau awak bunuh orang ataupun awak bunuh diri dengan sengaja, ada niat maksudnya, maka tempatnya adalah neraka Jahannam dan kekal di dalam neraka. Tempat awak tempatnya adalah neraka Jahannam selama-lamanya kalau awak mati bunuh diri. Dan Allah murka kepadanya. Allah murka, Allah laknat serta menyediakan baginya azab siksa yang sangat besar. Dah lah masuk neraka, langsung tak cium syurga, Allah murka lagi, kena laknat lagi dengan Allah, dapat lagi siksaan, azab daripada Allah. Tengok betapa besarnya dosa orang yang melakukan pembunuhan ataupun bunuh diri. Jangan kamu semua ataupun kita semua jangan sampai tergolong dalam golongan yang begitu. Kita ada Allah, minta dengan Allah. Okey? Okey, dosa yang keempat, dosa besar yang keempat itu makan riba. Makan riba. Apa maksud riba? Iaitu pertambahan bayaran. Pertambahan bayaran dalam urusan pertukaran barang. Okey, tukar barang dengan barang, ada pertambahan bayaran dekat situ. Itu pun riba. Pertambahan dekat situ adalah riba. Dan ataupun pertambahan disebabkan kamu lambat bayar hutang. Lambat bayar hutang, hutang piutang. Awak lambat bayar, lewat bayar, ada bunga dekat situ, ada interest. Pertambahan kat situ, itu namanya riba. Okey, kemudian contoh. Okey, contoh riba. Hutang yang menetapkan faedah bayaran dengan peratusan tertentu. Biasa dia ada peratusan lah. Berapa peratus interest. Lambat bayar 1 hari, interest naik berapa persen. Lewat 2 hari, naik lagi berapa persen. Macam tu. Itu biasa bank lah kan. Bank konvensional. Sebab itu dalam Islam,
kalau boleh kita elakkan daripada berurus niaga dengan bank konvensional lah, sebab berlaku kat situ pertambahan bayaran lambat bayar kereta, lambat bayar rumah, kena interest, kena bunga. Okey. Pertambahan. Lepas tu bunga tu lambat bayar, bertambah, kamu jadi terbeban. Bila terbeban, rasa penganiayaan lah kan. Okey, kemudian kesan. Okey, kesan melakukan riba mengakibatkan berlakunya penindasan. Yang susah makin tertindas. Yalah, dah duit tak ada, nak kena bayar lagi jadi banyak. Macam mana? Akhirnya tertindas. Okey, jadi bebanan. Okey, kemudian yang kedua, riba juga boleh melumpuhkan ekonomi umat Islam. Ekonomi umat Islam pun boleh hancur angkara riba tadi. Okey. Kemudian tengok tu firman Allah berkaitan dengan makan riba ni. Surah Al-Baqarah ayat 278. Apa kata Allah yang bermaksud? Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah saki-baki riba yang masih ada pada orang yang berhutang itu, jika benar kamu orang yang beriman. Jadi kalau tinggalkanlah riba, itulah senang cerita. Okey. Okey, yang kelima, dosa-dosa besar yang kelima iaitu makan harta anak yatim. Okey, biasa kalau kita sebut harta anak yatim, apa dia anak yatim? Anak yang tiada ibu ataupun bapa yang masih belum mencapai umur baligh. Tu anak yatim. Dia belum baligh lagi. Maksudnya budak-budak kecil-kecil lah. Umur berapa? 1 tahun sampailah umur sebelum dia baligh lah. Tu namanya anak yatim. Mak bapak dah tak ada, meninggal. Okey. Jadi mungkin dia dijaga oleh penjaga ataupun pemegang amanah ataupun kawan kerabat dia. Okey. Tengok tu. Apa maksud makan harta anak yatim? Menggunakan harta anak yatim dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Maksudnya pemegang amanah tadi digunakan harta anak yatim tadi sesuka hati dia untuk kepentingan peribadi dia. Tak boleh. Jadi harta anak yatim tu khusus untuk anak yatim punya keperluan lah. Maksudnya untuk nak menyara makan minum dia untuk sampai dia besar kan. Bukannya untuk keperluan orang lain. Bukan. Okey, kemudian contoh. Contoh makan harta anak yatim ni macam mana? Membelanjakan untuk kegunaan peribadi pemegang amanah secara berlebihan. Awak gunakan duit orang sesuka hati awak. Beli macam-macam tanpa pengetahuan yang empunya duit. Tak boleh. Kena bagi tahu, kena minta izin. Kalau dia tak izinkan tak boleh guna. Haram awak guna duit anak yatim. Guna senyap-senyap. Tak boleh. Haram. Awak makan, kalau awak guna juga, awak ambil dalam keadaan senyap-senyap, mungkin dekat dunia awak rasa selamat lah. Tapi dekat masuk je alam kubur, sampailah hari kiamat, awak akan terima azab dia. Okey? Jangan sesekali makan harta anak yatim. Okey, kemudian contoh yang seterusnya, menyalahgunakan harta anak yatim. Ada harta anak yatim punya harta tu awak salah gunakan. Awak gunakan untuk kepentingan awak, untuk keluarga awak. Tak boleh. Okey, kesan makan harta anak yatim, apa yang akan berlaku pada anak yatim tadi kalau hartanya digunakan mengakibatkan anak yatim tadi ditindas. Berlaku penindasan. Kemudian boleh menjejaskan hubungan kekeluargaan. Boleh menimbulkan pergaduhan. Kenapa engkau guna duit aku? Kenapa? Mana duit anak yatim semua? Jadi gaduh. Akhirnya hubungan jadi renggang. Okey. Ni firman Allah berkaitan dengan makan harta anak yatim.
Surah An-Nisa ayat 10. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka, dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Itu janji Allah. Siapa makan harta anak yatim, ibarat dia telan api neraka dalam perut dia. Dalam perut dia menggelegak dengan api neraka. Kemudian dia masuk lagi dalam api neraka. Api yang menyala-nyala tu, dia duduk dalam api tu. Itu akibat orang makan harta anak yatim. Okey, jadi kalau awak ni orang yang senang, orang yang berada, okey, cubalah hulur-hulurkan sedikit bantuan ataupun sumbangan kepada anak-anak yatim. Mana tahu dengan sumbangan yang kita lakukan secara ikhlas tadi, Allah berikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Allah berikan kita rezeki yang tak putus-putus. Kamu jangan takut dalam memberi sedekah, dalam memberi apa-apalah, yang penting ikhlas. Walaupun jumlah tak besar, yang penting ikhlas. InsyaAllah berkat. Rezeki tu Allah akan datangkan tanpa kita sedar. Rezeki macam-macam, rezeki dalam bentuk macam-macam. Bukan rezeki duit saja. Rezeki tu Allah datangkan dalam pelbagai bentuk. Jangan berkira lah dalam nak memberikan sumbangan ataupun sedekah kepada seseorang ke ataupun kepada makhluk yang lain, termasuklah binatang dan sebagainya. InsyaAllah awak hulurkan duit awak tu kepada orang lain, kepada makhluk lain, insya-Allah Allah gantikan lagi dengan jumlah yang lebih banyak. Jangan takut miskin. Bersedekah, orang bersedekah tak ada yang miskin. Insya-Allah makin banyak dia bersedekah, makin kaya dia. Okey, jangan risau. Insya-Allah itu janji Allah. Okey. Dosa besar yang keenam iaitu lari daripada medan peperangan. Okey, apa maksud lari daripada medan peperangan? Iaitu meninggalkan medan peperangan daripada menghadapi musuh. Maksudnya ni orang yang jenis penakut lah ni, pengecut. Patutnya bila ada musuh, kita kena lawan, kena berjihad, menentang musuh. Bukan kita larikan diri, sorok, menyorok dan sebagainya. Itu orang pengecut, penakut. Itu lari daripada medan peperang. Sepatutnya kita orang Islam kena berjihad ke jalan Allah. Tak apa, kalau kita tewas sekalipun dalam medan peperangan, insya-Allah tempat kita adalah syurga. Okey, ingat tu. Okey, contoh. Macam ni contoh lari daripada medan perang. Okey, melarikan diri daripada pasukan yang sedang bertempur menghadapi musuh. Awak nampak ada orang tengah berlawan, bertempur dengan musuh, awak larikan diri, awak lari, sorok, duduk dalam rumah, takut nak keluar. Takut mati katanya. Itu adalah lari daripada medan peperangan, termasuk dalam dosa-dosa besar. Okey. Kemudian contoh lain, enggan mempertahankan negara apabila diarahkan. Kan, ini biasa siapa yang nak jadi tentera, jadi polis, jadi askar, dia memang peranan dia untuk mempertahankan negara daripada ancaman musuh. Tapi bila arahan dah dibagi tapi dia tak nak buat, dia tak nak pergi untuk melawan musuh tadi, itu adalah yang dimaksudkan dengan lari daripada medan peperangan. Okey, kemudian kesan. Apa kesan lari daripada medan peperangan? Keselamatan umat Islam dan negara juga akan terancam. Negara terancam sebab musuh tawan. Yang kedua, negara terdedah kepada penjajahan dan campur tangan warga asing. Negara terdedah kepada penjajahan. Silat hari bulan negara kita dijajah oleh bangsa asing. Gara-gara kita tak nak lawan musuh, takut. Okey. Firman Allah berkaitan dengan lari daripada medan perang, surah Al-Anfal ayat 15. Okey. Yang bermaksud,
Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu orang kafir yang memerangi kamu, maka janganlah kamu berundur. Maksudnya kalau kamu dah jumpa dengan orang kafir yang memang nak serang kamu, kamu kenalah lawan, bukannya kamu mengalah, melarikan diri. Bukan. Okey. Itu pengecut nama dia. Okey. Dosa besar yang ketujuh iaitu qazaf, iaitu menuduh perempuan yang baik, perempuan yang beriman berzina. Okey, tanpa mendatangkan 4 orang saksi lelaki yang adil. Okey, dapat tu? Okey, kemudian kesan dia, awak tuduh orang berzina tadi, kesan dia apa? Boleh menjatuhkan maruah perempuan tadi. Perempuan tadi rasa malu, kan? Okey, malu nak taruh mana maruah dia. Orang buruk-burukkan dia, orang tuduh dia, padahal dia tak buat pun. Okey, yang kedua, mencetuskan perbalahan. Kesan daripada menuduh-nuduh tadi boleh menimbulkan pergaduhan dan silap hari bulan boleh bunuh. Okey, namanya apa? Qazaf. Okey, sebut qazaf. Apa tu qazaf? Menuduh perempuan yang baik ataupun menuduh perempuan yang beriman melakukan zina. Okey, setakat ni ada apa-apa masalah yang tak jelas ke dengan penerangan Ustazah? Okey, bagi tahu ya. Okey, kita tengok. Apa maksud al-ghafilat? Al-ghafilat tadi dekat perkataan hadis awal-awal tadi kita dah sebut al-ghafilat kan? Kerosakan, membinasakan. Okey. Apa maksud al-ghafilat? Secara umum dia iaitu orang yang bersih hati dan pemikirannya daripada lintasan dan niat untuk melakukan penzinaan dan sentiasa memelihara diri daripada terjebak ke dalam maksiat. Okey, sentiasa memelihara diri daripada terjebak ke dalam maksiat. Okey, tengok tu. Hukuman terhadap orang yang melakukan qazaf, hukuman dia adalah 80 kali sebat. 80 kali sebat. Orang yang menuduh tadi, kalau dia gagal datangkan 4 orang saksi lelaki yang adil, dia kena hukuman qazaf iaitu 80 kali sebat. Tapi kalau dia berjaya datangkan 4 orang saksi lelaki yang adil, dia terlepas daripada hukuman sebat tadi. Okey. Okey, pengajaran hadis. Okey, jadi setiap kali hadis dia mesti ada pengajaran hadis. Kalau tilawah, pengajaran ayat. Kalau hadis namanya pengajaran hadis. Jadi kalau namanya pengajaran, kamu mesti bina ayat dengan menggunakan pendahuluan. Maksud pendahuluan kat sini mestilah ada perkataan kita hendaklah, kita haruslah, kita mestilah. Itu pendahuluan. Mesti kena mulakan dengan perkataan itu untuk pengajaran. Tak kiralah pengajaran ayat ataupun pengajaran hadis. Kita hendaklah ... isi dia. Lepas tu penyambung ayat agar, supaya. Lepas tu penyambung huraian dia. Apa huraian dia? Lepas tu baru titik. Okey, jelas tu? Okey, kita tengok. Biasanya pengajaran hadis ni kita berdasarkan rumusan keseluruhan daripada tajuk tu. Kita boleh ambil untuk jadikan pengajaran. Mana-mana bahagian tu, mana-mana perkataan kita boleh jadikan dia pengajaran. Senang je pengajaran sebenarnya. Boleh buat ayat sendiri pun sebenarnya. Yang penting kamu faham intisari hadis tersebut. Daripada tajuk sampailah isi-isi dalam dia, kamu boleh jadikan pengajaran hadis. Okey, kita tengok tu. Yang pertama, pengajaran hadis. Tengok. Kita hendaklah sentiasa memelihara diri daripada perbuatan syirik kerana syirik boleh merosakkan akidah. Okey, Ustazah nak tanya kamu. Mana perkataan pendahuluan? Mana isi? Mana ayat penyambung?
Kemudian mana huraian? Boleh bagi ke Ustazah, tentukan mana satu. Kita hendaklah itu pendahuluan. Kita hendaklah, kita haruslah, kita mestilah. Sentiasa memelihara diri daripada perbuatan syirik. Itu isi. Itu adalah isi. Kerana, itu penyambung ayat. Kerana apa? Jadi huraian dia kerana apa? Syirik boleh merosakkan akidah. Okay, dapat tu kat situ? Macam itulah cara nak bina pengajaran. Okay, jangan silap lagi. Sebab pelajar suka tak mulakan, tak buat benda-benda tu. Jadi salah lah. Walaupun ada isi kat dalam tu, tapi disebabkan tak ada pendahuluan, tak ada penyambung ayat, habis salah. Tak dapat markah, kosong markah. Okay, terus kita pergi pula pengajaran yang kedua. Kita hendaklah menghindarkan diri daripada perbuatan membunuh. Okey, kita hendaklah itu adalah pendahuluan. Okey, menghindarkan diri daripada perbuatan membunuh itu adalah isi. Kerana itu adalah penyambung. Okey, membunuh melanggar hak asasi manusia. Kerana apa? Kerana membunuh melanggar hak asasi manusia. Itu adalah huraian. Okay, jelas tu kat situ? Okey. Kemudian kita masuk pengajaran yang ketiga. Kita hendaklah bersikap amanah dalam mengurus harta anak yatim. Untuk apa? Untuk tu penyambung ayat. Untuk apa? Untuk memelihara hak orang lain. Itu adalah huraian. Dapat? Yang keempat, kita hendaklah mempertahankan keamanan negara supaya Islam dapat ditegakkan. Nampak tu kat situ? Kita hendaklah mempertahankan keamanan negara, itu adalah isi, supaya penyambung ayat Islam dapat ditegakkan, itu adalah huraian. Okey, yang terakhir, pengajaran terakhir. Okey, kita hendaklah menghindarkan diri daripada menuduh orang berzina tanpa bukti supaya maruah umat Islam terpelihara. Dapat tu? Okey, semua sama kan? Mula kita hendaklah, kita haruslah, kita mestilah. Mesti mula dengan perkataan itu. Ingat tu? Untuk pengajaran. Pengajaran hadis pun macam tu, pengajaran tilawah pun macam tu. Pengajaran ayat. Okey, jangan lupa tu. Pelajar selalu suka buat silap dekat situ. Okey, sebagai tugasan kamu rujuk slide yang terakhir ini sebagai latihan kamu. Okey, minta kamu buat latihan ini di dalam buku latihan. Okey, jawab soalan ni dalam buku latihan dan sendkan kepada ustazah untuk ustazah semak. Okey, boleh baca tu soalan? Okey, tengok tu. Soalan yang pertama. Baca hadis di hadapan guru. Jelas Baca hadis di hadapan guru. Sebab nanti ustazah akan buat pentaksiran ni, pentaksiran bilik darjah awak ni, penilaian awak ni. Baca hadis di hadapan guru. Okey, kemudian 2, nyatakan maksud potongan hadis berikut. Ni kamu boleh rujuklah dalam nota ustazah ni. Okey, apa makna-makna perkataan ini? Okey, tuliskan dalam buku latihan kamu. Okey, yang ketiga, senaraikan 7 dosa besar yang terkandung dalam hadis. Dan ada tadi dalam nota kan? Dalam nota ustazah tadi, PowerPoint ustazah ada kan? Senar 7 dosa-dosa besar. Apa-apa dia? Okey, senaraikan. Yang keempat, jelaskan maksud dosa besar berikut. Okey, apa pengertian syirik? Apa pengertian makan harta anak yatim?
Apa pengertian ataupun maksud lari daripada medan perang? Apa maksud menuduh wanita yang baik berzina? Okey, datangkan maksud-maksud dia. Okey, buat dalam buku tulis awak tu. Okey, syirik, apa maksud dia? Okey, makan harta anak yatim, apa maksud dia? Macam itulah sampai selesai. Okey, kemudian nombor 5. Terangkan 2 pengajaran hadis. Pengajaran hadis tadi ada kan? Kamu pilihlah yang mana. 2 je, Ustazah minta 2. Dia ada 5 tadi kan? Minta 2. Pilih yang mana paling mudah untuk kamu ingat lah. Okey, nombor 6. Ini soalan kebat lah kira. Persembahan silap mata menjadi kesukaan sebahagian masyarakat hari ini. Bincangkan pandangan anda terhadap isu ini. Ini soalan kebat. Jadi kalau soalan kebat, kamu kena buat dalam bentuk perenggan. Satu perenggan. Mesti ada isi. Lepas tu huraian lengkap. Huraian lengkap ni maksudnya terdiri daripada contoh boleh, akibat boleh, kesan boleh. Okey, boleh masuk dekat dalam huraian lengkap. Okey, kemudian kesimpulan. Yang keempat, kesimpulan. Lepas tu titik. Cukup dalam satu perenggan. Itu soalan kebat. Ustazah rasa kamu pun dah belajar kan tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 macam mana nak jawab soalan kebat tu. Mesti ada isi, huraian lengkap dan juga kesimpulan. Jelas? Okey, dah siap latihan kamu? Kamu snap atau hantar dekat Ustazah melalui Telegram untuk Ustazah semak. Okey? Okey, Ustazah rasa kelas kita pada hari ini sampai di sini sahaja. Semoga kita bertemu lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye-bye. See you.